أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Baik, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di hari yang mulia, hari Jumaat, penghulu segala hari, untuk membincangkan berkaitan fiqh darah wanita. Hari ini masuk sudah siri yang kelima kan? Okey, jadi insyaAllah mungkin ada dalam 5 siri lagi lah untuk habis bab darah wanita. Okay, kelas lepas tu nanti kita fikirlah apa yang kita mau bincangkan kan. Okay, cuma untuk darah wanita pada minggu ini insyaAllah kita akan bincang tentang nifas. Kalau sebelum-sebelum ni kita sudah bincang tentang haid, kebanyakannya berkisah tentang haid lah kan. Haid yang terputus-putus, apa lagi, umur permulaan haid, sifat darah kan. Okay, hari ini insyaAllah kita akan cerita tentang nifas dan hukum hakam yang berkaitan lah. Okay, jadi pertama-tamanya kita ulang kaji semula. Apakah yang dimaksudkan dengan nifas? Okay, apa yang dimaksudkan dengan nifas? Baik, kalau di dalam kitab mazhab Syafi'i, ya, nifas ini bermaksud huwa ad-damu al-khariju ba'da faragh rahimil mar'ah minal haml. Maksudnya yaitu darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kehamilan. Okey, jadi di dalam mazhab Syafi'i dia tidak mensyaratkan kehamilan yang lahir itu, maksudnya janin yang lahir itu sempurna. Paham? Maksudnya tidak semestinya janin yang yang ada kaki tangan lengkap semua barulah kita kata dia ada darah, selepas tu dia dapat nifas, tidak. Kalau ikut yang definisi ni, maksudnya takrifan yang diletakkan oleh ulama mazhab Syafi'i, maksudnya bila kosong sahaja rahim daripada apa-apa kehamilan, boleh jadi bayi itu lahir dalam keadaan sempurna bentuknya, baby keluar merengek, kan? Okey? Darah yang keluar selepas itu dipanggil nifas ataupun yang kita panggil keguguran. Okey, keguguran. Okey, makna kata keguguran ada darah pun dipanggil, darah yang keluar selepas daripada itu dipanggil nifas. Okey? Jadi nifas ini pun dia berkait dengan keguguran lah. Okey, jadi Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya Rawdatul Talibin. Okey? Ini kata-kata Imam Nawawi lah. Dia kata dalam hukum nifas, sama ada anak yang lahir itu dalam bentuk penciptaan yang sempurna. Maksudnya keluar menangiskan. Baby memang kalau keluar biasa benda yang pertama menangis. Okey? Atau yang tidak sempurna. Mana kata baby yang cacat. Ada juga baby yang lahir kadang cacat lah. Ada yang kakinya tidak terbentuk, kan? Ada yang Down syndrome, ada yang tangannya tidak terbentuk, kan? Okey, ada bayi-bayi yang cacat. Itu maksudnya bayi yang tidak sempurna ataupun mati. Dia lahir sempurna, tapi dia lahir dalam keadaan mati. Pun ada juga. Begitu. Itu dalam bahasa Jawa dipanggil stillborn. Okey, maksudnya bayi yang mati, dia lahir dia mati. Dia lahir dalam keadaan dia mati. Kalau tanya kenapa, mungkinlah ada sebab-sebab. Kalau dicek daripada sudut perubatan mungkin adalah sebab-sebab terlilit tali pusat kan, ketika ibunya meneran dan sebagainya. Okey, ataupun gugur. Inilah nih. Kalau dalam bahasa Arabnya isqat, gugur dalam bentuk ketulan daging, mudghah, atau segumpal darah, alaqah. Okey?
Dan apabila berkata para bidan, sesungguhnya ini adalah permulaan penciptaan manusia, maka darah yang wujud selepas itu adalah nifas. Mana kata bidan ni, bidan sama ada bidan kampung ataupun dokter, kan? Bila kata, maksudnya orang yang bidan yang dimaksudkan di sini adalah orang yang mahir tentang beranak lah. Orang yang mahir tentang masalah melahirkan ni lah. Okey, bila kata benda yang gugur itu adalah permulaan kepada kehidupan, ya, dia embrio, kalau bahasa sainsnya dia embrio. Kalau kita biasa panggil baby saja, masih kecil lagi baby kan, baby yang kecil, okey. Adapun bila dia ada permulaan kehidupan, maka darah yang keluar selepas gugurnya perkara tersebut tetap juga dipanggil nifas. Okey. Macam yang kita tahu, pertumbuhan bayi, pertumbuhan janin di dalam rahim ada beberapa peringkat, ya kan? Okey, yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Okey, bermula daripada nutfah, pencampuran air mani lelaki dengan wanita. Okey, kemudian membentuk alaqah, segumpal darah. Okey, alaqah ni kalau kita tengok ni. Nih, yang pertama nih, alaqah. Okey, human embryo dia macam, sebab dia macam nampak macam apa tu? Bentuk yang ini nih. Ini. Beru tu? Lintah, macam lintah. Yang nomor yang B ni leech ni, ini maksudnya lintah. Okey, baik. Kenapa diberi perbandingan gambaran antara janin alaqah ni, janin manusia yang di atas yang A dengan lintah, sebab alaq dalam bahasa Arab juga bermaksud lintah. Alaq ada tiga maksud. Okey, alaq ada tiga maksud. Kan alaqah. Alaqah yang dimaksudkan di sini adalah segumpal darah. Kalau kita baca tafsir Quran kan, alaqah yang dimaksudkan adalah segumpal darah. Tapi melalui dalam sudut bahasa Arab, alaq ini ada tiga maksud. Yang pertama tergantung. Alaq. Contoh macam kita kata hadis mu'allaq. Kan? Hadis yang tergantung perawinya. Tidak sampai sanadnya itu sampai kepada Nabi. Dan ada terputus di mana-mana. Okey? Jadi alaq ini maksudnya tergantung. Okey. Kaitan alaq maksud tergantung dengan alaq janin. Alaqah itu bila janin dalam keadaan, maksudnya dalam fasa alaqah, dia tergantung. Tergantung kenapa? Sebab dia tergantung, sebab plasentanya di atas, uri di atas, jadi dia nampak seolah-olah tergantung. Gitu. Jadi betul kan tidak? Tengok. Okey, alaq yang kedua bermaksud lintah. Alaq juga dalam bahasa Arab bermaksud lintah. Jadi tengok. Keadaan manusia, keadaan janin dalam fasa alaqah itu tadi lebih kurang ke tidak sama ada macam bentuk lintah. Pada masa zaman Nabi dulu, belum ada mikroskop, belum ada teropong. Ini menunjukkan apa? Mukjizat Al-Quran. Betul tak? Mukjizat Al-Quran. Allah terangkan bentuk kejadian manusia dengan kataan yang cukup sempurna menggambarkan keadaannya. Kalaulah Al-Quran itu Nabi yang buat, agak-agak Nabi boleh ke tidak? Kerana Al-Quran itu adalah kata-kata Allah, kalamullah. Ini adalah bukti. Nabi teropong mau bagi tahu fasa alaqah tu kan, macam lintah. Tapi tengok, ini antara mukjizat, Al-Quran. Ataupun kalau daripada sudut kajiannya ni, ini dipanggil kajian i'jaz ilmi lil Quran. Maksudnya ada bukti-bukti saintifik yang membuktikan Al-Quran itu betul. Yang menyokong. Dia Al-Quran memang kita kena yakin dia betul. Kan? Tapi bukti-bukti saintifik ini datang kemudian. Jadi sepatutnya kita rasa takjublah macam mana kan. Siapa yang boleh buat benda ni?
Hanya Allah sahaja. Manusia mustahil. Okey? Baik. Yang kedua pula dalam fasa mudghah. Mudghah ini kalau kita apa? Yang ketiga, selepas nutfah, alaqah, kita akan jumpa mudghah. Okey? Mudghah ni kalau di dalam tafsiran, dia punya maksud apa dia? Segumpal daging. Yang kan? Kalau alaqah, ingat, alaqah tu segumpal darah. Kalau mudghah, segumpal daging. Okey? Tapi maksud mudghah itu sendiri dalam bahasa Arab adalah daging yang digigit. Okey, jadi cuba tengok. A adalah janin dalam fasa mudghah. Yang B ini adalah gula-gula getah yang digigit. Lebih kurang sama kan tidak? Lebih kurang sama. Gula getah kan? Iya, gula-gula bukanlah gula-gula getah, maksudnya acuan yang digunakan untuk memperlihatkan daging tu bila kita gigit daging tu berbentuk seperti itu. Dan penggunaan kata mudghah, yang kata seketul daging itu, mudghah itu daging yang digigit. Jadi daging yang digigit, tengok keadaan janin ketika fasa mudghah dengan daging yang digigit. Lebih kurang sama. Menunjukkan apa? Ketepatan penggunaan kalimah mudghah di situ. Okay? Siapa yang boleh buat ni? Tidak ada lain. Hanya Allah sahaja yang mampu. Kita sudah begini barulah kita boleh kaji. Masa kita di dalam rahim ibu kita, bolehkah kita mengkaji? Oh, aku dulu begini, bentuk begini. Jadi bila kita sudah besar. Jadi begitulah. Subhanallah, inilah yang kita katakan apa dia? Kehebatan penciptaan Allah. Kan? Manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Okey? Jadi begitulah. Okey, jadi di dalam madhab Syafi'i, okey, kalaulah janin itu sama ada di dalam fasa alaqah ataupun fasa mudghah lagi, dia sudah gugur, menyebabkan apa dia? Darah yang keluar selepas daripada itu dikira sebagai nifas. Kenapa? Sebab ada bukti adanya kehidupan. Adanya kehidupan. Okey? Sebab maksudnya janin ketika dalam fasa alaqah lagi, okey, sudah dikira permulaan kepada kehidupan. Okey, cuma mesti ada pengesahan lah daripada doktor atau orang yang lebih pakar bahawa yang gugur itu adalah permulaan kepada kehidupan. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia tidak semestinya baby itu nampak ada tangan, ada kaki, dia gugur barulah dia boleh dikatakan darah selepas itu adalah darah nifas. Tidak. Gugur dalam fasa alaqah ataupun mudghah pun boleh. Yang penting ada pakar yang menyatakan itu adalah permulaan kepada kehidupan. Seketul daging, seketul darah itu yang nampak seperti janin bayi. Okey? Baik, itu untuk pasal keguguran lah, dia lebih kurang. Okey, jadi kenapa saya masukkan? Sebab dia berkait dengan nifas jugalah. Sebab darah yang keluar selepas daripada itu dikira sebagai nifas. Baik, kemudian kita masuk kepada syarat-syarat nifas. Seperti syarat-syarat haid ada 4, syarat-syarat nifas pun ada 4. Okey, yang pertama hendaklah darah itu keluar setelah kosong rahim. Okey, jadi kalau rahim belum kosong, maka bukan darah nifas. Okey, itu yang kita kata darah yang keluar sebelum bersalin. Sakit sebelum bersalin dan mutah bukan darah nifas. Okey? Sebab rahim belum kosong. Ya, sebab rahim belum kosong. Darah nifas hanya terjadi bila rahim sudah kosong. Rahim sudah kosong dan dia mengecut. Rahim mengecut, kemudian darah akan keluar. Okey? Baik. Jadi yang pertama, hendaklah darah itu keluar setelah kosong rahim. Walaupun yang keluar itu segumpal darah, alaqah, ataupun segumpal daging, mudghah, asalkan disahkan oleh bidan ataupun doktor lah, ya, bahawa yang keluar itu adalah permulaan kejadian manusia.
Okay? Jadi bila darah yang keluar, belum lagi kosong rahim, darah keluar, itu kita panggil dam at-talq. Dam at-talq ni pula darah ketika sakit bersalin. Maka dia boleh jadi haid, dia boleh jadi istihadah. Bila dia jadi haid, darah ketika sakit hendak bersalin tidak cukup 24 jam ataupun cukup 24 jam dan bersambung dengan haid sebelumnya. Maksudnya sebelum dia sakit bersalin tu, dia datang haid. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Syafi'i yang kita belajar minggu lepas, mazhab Syafi'i kata boleh seorang wanita itu datang darah haid bila dia hamil. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad kata boleh seorang wanita mengalami haid ketika hamil. Jadi kalau darah itu tadi, darah ketika sakit bersalin, cukupkah? Tidak cukup 24 jam kah? Tapi dia bersambung dengan darah haid yang sebelum itu, maka itu adalah darah haid. Itu darah. Tapi kalau darah yang keluar ketika kita sakit bersalin, tidak cukup 24 jam ataupun cukup 24 jam, tetapi tidak bersambung dengan haid sebelumnya, maka itu adalah darah istihadah, darah fasad. Apa kesan? Kita kata apa kesan? Darah tu haid, darah tu istihadah. Apa kesannya? Kalau haid, dia tidak boleh solat lah. Kalau istihadah, maka dia masih kena solat. Kalau dia tinggal solat, dia kena qada di dalam mazhab Syafi'i. Gitu. Kadang-kadang ibu-ibu ni bila di hospital sudah, ini pengalaman saya lah dulu. Bila di hospital sudah, darah keluar, maksudnya darah yang mau bersalin ni, kita panggil turun darah tu, berkira-kira mau solat ke tidak, mana mau tahan sakit lagi kan. Tapi memang pada ketika itu kewajiban kita adalah untuk menunaikan salat. Kalau tidak mampu pada ketika itu, qada. Begitu. Sebab kadang-kadang bila sudah syarat, mau tunduk pun susah. Jadi bila sudah syarat, mau tunduk pun susah, apalagi dalam keadaan tahan sakit bila ada contraction tu kan. Jadi pada ketika itu jika mampu buat, maksudnya memang boleh tahan lagi lah sakit apa semua, maka solat. Solat semampunya lah. Tidak mampu solat dalam keadaan berdiri, solat dalam keadaan duduk. Tidak mampu solat dalam keadaan duduk, solat dalam keadaan baring. Begitu. Boleh. Sebab kadang-kadang ada juga ibu yang ditahan, dia tidak boleh duduk. Dia disuruh baring saja sebab dipasang alat jantung tu, ECG untuk baby, mau cek jantung baby kan. Jadi solatlah dalam keadaan baring. Jadi begitu. Kalau ada tanya lagi, macam mana kalau pakaian di hospital pula? Kan kita kena pakai kain sarung kan. Di hospital pakaiannya, kalau mau beranak tu pakaian baju biasa, kemudian adalah baju hospital tu, dia besar. Kemudian ada sarung, cuma mungkin kena pakai hand sock lah untuk tutup. Sebab kadang-kadang baju tu dia agak sedikit singkat. Cuma dia besar lah, baju tu besar. Tapi kain sarung tu boleh adjust. Nak bawa stokin pun boleh kasih turun lah kain tu. Baik, itu untuk yang pertama lah, syarat yang pertama. Apa dia syarat yang pertama? Darah tu keluar bila kosong rahim. Barulah kita kata dia darah nifas. Kalau sebelum kosong rahim, bukan darah nifas. Baik, yang kedua, hendaklah darah itu keluar sebelum berlalu 15 hari daripada kosong rahim. Contohlah, dia melahirkan, baby keluar, tidak ada darah. Ada maksudnya boleh jadi seorang wanita itu bila dia melahirkan, darah yang keluar dengan baby sahaja. Darah selepas baby keluar tidak ada. Biasa saja. Tidak ada. Maka pada ketika itu, wanita itu mengalami naqa. Cuba tengok di dalam jadual ni. Bilangan hari selepas bersalin 10 hari. Maksudnya selepas 10 hari, dalam tempoh hari pertama sampai hari ke-10 dia lepas bersalin, dia tidak keluar darah. Tidak ada darah yang mengalir keluar. Dia naqa, suci kita panggil.
Maka perempuan tuh lepas melahirkan anak, dia kena mandi wajib. Mandi wajib. Okey. Selepas dia mandi wajib, dia boleh solat. Sebab tidak ada darah kan? Sampai 10 hari. Sembahyang macam biasa. Macam naqah yang kita bincang ketika haid. Okey. Tetapi hari ke 11 sehingga hari ke 20, dia nampak dah darah. Okey. Maka darah itu kita hukumkan sebagai nifas. Kenapa? Dia keluar Sebab habis 15 darah itu keluar belum sampai 15 hari rahim itu suci daripada darah. Okey? Rahim itu kosong daripada baby, belum sampai lagi. Okey? Maksudnya dia berada dalam keadaan suci kurang daripada 15 hari. Okey? Boleh faham? Boleh. Okey, kalau darah keluar selepas berlalu 15 hari, maka darah yang keluar itu tadi bukan nifas tetapi haid. Faham? Faham. Sebab lepas 15 hari. Ya, sebab selepas 15 hari bila contoh baby lahir tidak ada darah keluar. Okey, kemudian rahimnya suci, maksudnya tidak ada darah sampailah berlalu 15 hari. Tengok-tengok hari ke-16 sampai hari ke-20 keluar darah. Okey? Darah yang seterusnya itu hari ke-16 itu adalah dikira sebagai darah haid. Darah haid, bukan darah nifas. Okey? Kata kuncinya kurang daripada 15 hari dengan lebih daripada 15 hari. Itu sudah. Kalau kurang daripada 15 hari masih dikira nifas. Okey? Sebab apa? Sebab nanti kita akan belajar tempoh sepanjang-panjang nifas kan 60 hari begitu. Okey? Tapi kalau darah tu lebih suci lebih daripada 15 hari, maka darah yang seterusnya keluar itu kita panggil darah haid sudah, bukan darah nifas. Okey? Boleh. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, darah yang keluar tidak diselangi oleh minimum suci 15 hari. Okey? Darah yang keluar tidak diselangi. Kalau tadi memang darah nak keluar, lepas beranak darah nak keluar kan? Okey, yang ini di sela-sela darah yang keluar itu tadi, di sela-selanya tu tidak ada yang nakoknya melebihi 15 hari. Okey? Contoh. Okey, bilangan hari selepas bersalin 17 hari. Keluar darah lah. Selama 17 hari ini daripada hari pertama sampai hari ke-17 keluar darah. Maka hukum darah itu tadi kita panggil darah nifas lah. Sudah keluar baby kan? Okey, 17 hari keluar darah. Maka darah itu darah nifas. Kemudian hari ke-18 sampailah 10 hari selepas daripada itu, sampai hari ke berapa? Hari ke-28, ya, naqah, suci ataupun nifas. Apa maksud suci ataupun nifas? Sebenarnya kita belum tahu dia ini suci betul-betul ataupun nifas. Okey? Jadi hukumnya di situ bila mana dia tengok tidak ada darah, maka dia sucilah. Dia anggap dirinya suci. Mandi wajib, kemudian solat. Macam biasa. Okey? Tengok-tengok. 5 hari lepas tu keluar lagi. Darah. Okey? Maka darah itu tempoh selang seli darah dengan darah suci dan juga darah yang kedua tu lebih ataupun kurang daripada 15 hari. Kurang kan? 10 hari sudah. Tengok ni. Bilangan hari selepas bersalin 17 hari. Yang pertama maksudnya 1 hingga 17. Okey. Bilangan hari selepas bersalin 10 hari ini maksudnya daripada 18 sehingga 28. Okey, sehingga hari ke-28. Okey, yang 5 hari ini maksudnya 5 hari lagi keluar darah yang baru. Okey, maksudnya darah tu keluar 29 sampai hari ke berapa? 3. Sampai hari ke-34. Okey. Jadi hari yang pertama sampai hari ke-17, darah yang keluar ini tadi kita hukumkan sebagai darah nifas sebab dia keluar selepas rahim kosong. Okey. Kemudian daripada tarikh 18 sampai ke 28 selama 10 hari dia naqah. Okey, keadaannya kita belum tahu dia suci ke ataupun dia nifas pada ketika ini. Tapi disebabkan pada ketika itu darah tidak ada darah. Naqah kan? Tidak ada darah. Maka
keadaan perempuan pada ketika dia mengalami nakok, dia anggap dirinya suci. Macam yang kita bincang pasal haid. Sama juga. Nakok ketika haid. Yang berselang-seling itu kan. Okey. Jadi apa yang dia patut buat? Dia patut mandi wajib. Kemudian dia patut solat selama 10 hari itulah. Okey. Kemudian hari ke-29, tiba-tiba keluar darah baru. Okey. Hari ke-29 sampai hari ke-34. Keluar darah baru selama 5 hari. Maka darah yang baru ini kita kategorikan sebagai nifas juga. Kenapa? Dia masih tempoh 60 hari. Satu, sebab dia masih tempoh 60 hari. Sepanjang-panjang nifas. Apa tempoh maksimum nifas? Yang kedua, sucinya masih kurang daripada 15 hari. Jadi, bila dia kurang sucinya tu kurang daripada 15 hari, darah yang kedua belum boleh dikategorikan sebagai haid. Masih kita kategorikan dia sebagai nifas. Maka jadilah 10 hari yang dia berada dalam keadaan nakok tu sebenarnya dia berada dalam keadaan nifas. Faham? Boleh faham? Atau tak faham? Ya? Faham? Kalau tak faham tanya. Okey. Okey, lepas tu dia kata di sini jika diselangi oleh tempoh tersebut, maksudnya jika diselangi oleh tempoh 15 hari ke atas, maka darah yang kedua itu bukan nifas tetapi haid. Ini keadaan. Tengok, dia punya nakok 15 hari. 16 hari kah dia nakok, 17 hari kah dia nakok. Okey, walaupun belum sampai tempoh 60 hari, okey, tapi disebabkan sucinya tu tadi 15 hari ataupun lebih, maka darah yang seterusnya itu kita kategorikan sebagai darah haid. Begitu. Faham? Okey, boleh ya? Okey. Yang ini faham kan? Okey. Itu untuk syarat yang ketiga. Syarat yang terakhir. Hendaklah darah itu keluar dalam lingkungan 60 hari. Maksudnya tidak boleh lebih. Okey, tidak boleh lebih daripada 60 hari. Jika dia melihat darah keluar selepas 60 hari, walaupun sekejap sahaja, maka darah itu bukan darah nifas. Dia sama ada haid ataupun istihadah. Okay? Jadi, jika didapati pada syarat haid, iaitu keluar, darah itu keluar sampai 1 hari 1 malam, maka ia adalah haid. Okay? Contoh tengok ni, bilangan hari selepas bersalin, 50 hari keluar darah. 50 hari keluar darah, bayangkan darah terus menerus. Okay? 11 hari nakok. 11 hari dia nakok. Suci lah. Okay? Kemudian tiba-tiba selepas 11 hari. 50 hari tambah dengan 11 hari berapa hari sudah? 61 hari. Okay? Jadi 61 hari sudah melebihi tempoh Nifas. maksimum nifas sebanyak 60 hari. Maka darah yang keluar selepas daripada itu, bila dia menepati, dia keluar 24 jam, dia menepati syarat darah haid, maka darah itu dikira sebagai darah haid. Darah itu dikira sebagai darah. Okey? Tapi kalau tidak sampai sehari semalam, maka darah itu kita kategorikan sebagai istihadah. Macam contoh jadual yang ini. Jadual yang ini tengok. Bilangan hari selepas bersalin 50 hari. Okey, keluar darah straight 50 hari. Kemudian 11 hari nakok, sudah 61 hari. Kemudian hari ke-62 darahnya keluar selama 7 jam. Maka itu adalah darah istihadah. Darah istihadah. Ya, boleh. Boleh faham kan? Senang kan? Ini syarat-syarat nifas. Okey? Soalan apa? Kalau dia tidak keluar darah selepas bersalin, masih perlukah dia untuk mandi wajib? Okey. Masih perlu dia mandi wajib. Kenapa? Sekejap lagi kita jawab. Ada slide-nya. Okey? InsyaAllah. Sekejap lagi kita jawab. Sebab ada di dalam slide lah. Okey. Baik. Tempoh nifas pula. Baik. Sekurang-kurang tempoh nifas ialah sedetik. Sedetiknya macam mana? Sedetik lah. Faham? Sedetik. Itu. Boleh jadi tempoh nifas paling kurang sedetik. Sekejap saja darahnya ada. Lepas tu tidak ada sudah. Okey? Sebanyak-banyak tempoh nifas ialah
60 hari. Paling maksimum 60 hari dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lain, pendapat mereka tempoh maksimum nifas adalah sebanyak 40 hari. Okey, tapi dalam mazhab Syafi'i tempoh maksimum 60 hari. Okey, so sekarang kita bincang pasal mazhab Syafi'i. Okey, dan kebiasaan tempoh nifas 40 hari berdasarkan sebuah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Okey, dia kata apa? Kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata wanita yang bernifas di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha 40 yauman. Dia kata menunggu masa nifasnya selesai hingga 40 hari. Ataupun dalam hadis ini ada sambungannya lagi au arba'ina lailatan. Hingga 40 hari atau 40 malam. Begitu dalam hadis inilah au kama qala. Okey? Jadi tempoh kebiasaan nifas dalilnya adalah daripada hadis Ummu Salamah ini sebanyak 40 hari. Okey? Kalau kita tengok wanita di Malaysia pun kebanyakannya 45 hari. 45 hari, 40 hari gitulah, lebih-lebih kurang. Okey? Ada yang lebih sampai hampir 60 tapi kebiasaannya 40-45 lah, sebulan lebih gitu. Kan? Alif berapa lama hari itu? Lebih? Istihabah. Okey. Jadi begitulah. Okey? Jadi ini untuk tempoh nifas. Kita tengok pula hukum darah nifas yang terputus-putus. Mana ya? Bila ada tadi. Tak pada. Okey. Hukum darah nifas yang terputus-putus. Yang pertama. Ini darah nifas yang terputus-putus ni keluar darah, enggak keluar darah, enggak keluar darah, begitu. Okey. Dia kata sini hukum darah nifas yang terputus-putus ini yang pertama, jika diselangi antara dua darah oleh suci selama 15 hari, iaitu tempoh sekurang-kurang suci, maka darah yang kedua adalah darah haid. Ini yang tadi nih, sama dengan yang tadi. Maksudnya, kalau tempoh suci yang menyelangi, nakok yang menyelangi dua darah tadi, okey, 15 hari dan lebih, maka darah yang kedua itu adalah darah haid. Darah yang kedua sudah dikira darah haid, bukan lagi darah nifas. Okey, boleh faham? Kalau kurang, masih lagi darah nifas. Selama mana dia masih di dalam tempoh maksimum nifas, dalam tempoh 60 hari. Okey, boleh? Itu yang pertama. Okey, yang kedua, dia kata, jika suci antara dua darah tidak sampai tempoh sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari, maka darah yang keluar semuanya darah nifas tanpa khilaf. Sama macam kes haid. Okey, ketika nakok itu apa yang patut dia buat? Waktu keluar darah, ulama sepakat menghukum sebagai nifas bila darah keluar. Okey, dan di dalam mazhab Syafi'i pendapat yang asah, waktu suci di celah-celah darah adalah nifas. Khilaf ini seperti hukum suci di celah-celah darah haid. Yang ketiga, sama dengan hukum haid, cuma beza haid dalam lingkungan 15 hari dan nifas dalam lingkungan 60 hari. Okey, boleh faham? Contoh tengok dalam jadual tu. 17 hari selepas dia keluar darah, selama daripada hari pertama bersalin sampailah hari ke-17 keluar darah berterusan. Berterusan dia keluar darah. Kan? Maka itu kita panggil darah nifas. Okey. Kemudian hari ke-18, sehingga hari yang ke-10 hari selepas itu dia suci. Dia nakok. Tidak ada kesan darah pun langsung. Okey, maka pada ketika ni wanita ni anggaplah dirinya suci. Maka pada waktu itu dia kena mandi wajib, kemudian dia solat. Tengok keluar darah balik selama 7 hari lagi. Okey? Maka darah yang seterusnya itu masih dalam tempoh 60 hari, maka kita kategorikan darah ini tadi nifas, dan 10 hari yang nakok tu tadi pun nifas. Macam mana solatnya? Tidak ada masalah. Okey, yang solat tadi dia tidak sahlah, terbatal solatnya tu tadi, cuma dia tidak berdosa. Okey, dia tidak berdosa.
Adapun bila dia berpuasa, maka dia kena qada. Okay? Kemudian begitulah diselang-seli. 5 hari tu naqak, lepas tu 4 hari tu keluar darah lagi balik, 2 hari tu naqak, 3 hari tu darah lagi keluar balik. Betul kan? Okey, jadi semua ni berapa hari? 17 tambah 10, 27. 27 tambah 7, 34. 34 tambah 5, 39. 39 tambah 4, 43. 43 tambah 2, 45. 45 tambah dengan 3, 48. Jadi semua 48 hari. Masih dalam lingkungan nifas ke tidak? Masih. Maka semua tu, nakak-nakaknya tu dikira nifas. Okay. Cuma pada waktu dia nakak sama macam ketika nakak dalam haid. Wajib dia mandi, wajib dia solat pada ketika tu. Sebab apa? Sebab dia dah tahu pun darahnya akan datang balik kan? Ataupun tidak. Kan? Pada ketika tu dia ambil mandi wajib, kemudian dia solat macam biasa. Begitu. Okey, boleh faham? Ini kalau nifas yang berselang-seli dengan suci, nakak. Okey, boleh faham? Baik, kemudian kita akan masuk hukum darah melebihi sebanyak-banyak nifas. Okey, hukum darah melebihi sebanyak-banyak nifas. Okey, yang pertama, jika pada saat tersebut ada darah. Okey, wanita ini mengalami istihadah ketika nifas. Okey, ini kita bayangkan wanita ini darahnya keluar melebihi 60 hari. Okey, jadi yang pertama, kalau pada hari ke-60 dengan hari ke-61 darah keluar bersambung. Okey? Jadi darah yang keluar bersambung ini kita kategorikan perempuan tadi yang darahnya keluar bersambung hari ke-60 dan hari ke-61, perempuan yang wanita yang nifasnya bercampur dengan istihadah. Istilahnya nifasnya bercampur dengan istihadah. Dia seorang wanita yang mustahadah lah. Wanita yang mempunyai istihadah ketika nifas. Ini kita akan kategori wanita ni yang istihadah ketika nifas ni pun kita akan bincangkan. Dia ada 7 kategori sama macam haid juga. Dia ada cara untuk kira lah. Okey, cuma bila darah itu bersambung hari ke-60 dan juga hari ke-61 darah bersambung, memang wanita itu kita kembalikan kepada 7 kategori wanita mustahadah nanti yang kita akan belajar akan datanglah. Okey? Tapi kalau yang kedua, jika ketika sempurna 60 hari tidak ada padanya darah, maksudnya hari ke-60 tidak ada darah, maka darah yang datang semula setelah itu dikira sebagai darah haid apabila cukup syarat darah haid. Okey, tengok hari ke-60 keluar darah, kemudian tiada darah. Hari ke-61 darah berhenti walaupun sedetik dan datang kembali cukup 24 jam. Okey, maksudnya darah yang datang kembali itu dia keluar darah cukup 24 jam. Jadi hukum darah hari ke-61 adalah haid. Walaupun dia berhenti sejenak. Macam mana dia mau tahu darahnya tu berhenti sedetik? Macam mana dia mau tahu darahnya tu berhenti sedetik? Begitulah istilahnya. Paling minimum. Paling minimumnya dia berhenti sedetik. Ada waktu yang dia tengok, tidak ada darah sudah. Bila cek, tidak ada kesan darah. Itulah, itu kita. Dia suci. Begitu. Okey? Boleh. Maka darah yang keluar selepas itu, yang penting di sini kata kuncinya 2. Satu darah yang bersambung, satu darah yang tidak bersambung. Kalau darah itu memang bersambung terus-menerus berterusan keluar, maka wanita itu kita kena kembalikan kepada 7 kategori wanita mustahadah yang akan kita belajar nanti. Tapi kalau darahnya tidak bersambung, maka darah yang kedua itu sudah kita kategorikan sebagai haid. Senang pikir itu saja. Kalau bersambung dengan tidak bersambung. Okey? Boleh. Jadi ada beberapa situasi.
Ada beberapa contoh situasi di sini. Situasi yang pertama, situasi. sorry. Tersasul pula. Situasi yang pertama, kalau kita tengok, seorang wanita yang bernifas. Ini jadwal. Seorang wanita ini dia bernifas, dia melihat darah selama 20 hari. Tengok. Dia nampak ada darah selama 20 hari. Kemudian darah berhenti selama 10 hari. 10 hari ini tidak ada darah lah. Darah berhenti. Kemudian datang kembali darah selama 1 hari. Jadi kalau begini semua darah nih Nifas. sebab apa? Masih lingkaran nifas. Satu, sucinya kurang daripada 15 hari. Yang kedua, apa lagi? Masih dalam tempo nifas. Masih dalam tempo 60 hari. Masih lagi kurang daripada 60 hari darah. Jadi kita hukumkan semua jumlah nifas itu 31 hari nifas. Boleh? Boleh. Itu contoh situasi yang pertama. Situasi yang kedua pula. Untuk kita lagi fahamkan biar ada situasi. Seorang wanita, dia nampak darah nifasnya selama 30 hari. Kemudian berhenti darah nifasnya selama 20 hari. Kemudian datang kembali selama 6 hari. Jadi darah yang pertama datang tadi yang 30 hari itu adalah darah nifas. Dan nafak yang menyelangi antara dua darah adalah suci. Kemudian darah yang datang semula itu adalah darah haid. Kenapa? Sucinya lebih daripada 15 hari. Paham? Senang kan nampak kan situasi itu? Situasi yang seterusnya, seorang wanita, dia melihat darah nifasnya keluar selama 40 hari. 40 hari darah nifasnya keluar. Kemudian berhenti 10 hari. Maksudnya nafaknya 10 hari. Kemudian darah datang kembali berterusan selama 15 hari. Maka wanita ini apa dia? Kita anggap dia mengalami istihadah ketika nifas. Kenapa? Coba kira 40 tambah 10 berapa hari? 50 hari. Kemudian darah itu datang 15 hari. 65. Dan kita tengok darah daripada hari ke-60 dengan hari ke-61 bersambung ataupun tidak? Bersambung sebab dia di dalam yang 15 nih. Betul enggak? Maka wanita ini mengalami istihadah ketika nifas. Jadi maksudnya yang 15 hari 10 hari itu dia tak boleh solat kan? Kan 40 campur 10 50. Jadi ada lagi yang 15 hari. So yang 10 hari itu dia nifas. Enggak. Yang 5 hari itu baru dikira istihadah. Apa yang 10 hari daripada berapa hari yang mana nih? Yang 15 hari. Yang 10 hari itu dikira nifas masih. Tidak. Dia akan begini. Sama istihadah ketika nifas sama macam istihadah ketika haid. Kita cuma mengetahui seseorang itu mengalami istihadah ketika haid bila mana darahnya keluar melebihi berapa hari? 15. Melebihi 15 hari 15 malam. Kalau seorang wanita mengalami nifas, kita cuma mengetahui dia mengalami istihadah ketika darahnya keluar melebihi 60 hari. Jadi tempoh 15 dan 60 hari itu hanya sekadar syarat untuk kita, petanda, petunjuk untuk kita tahu kita berada dalam keadaan istihadah. Persoalan yang kita mau tahu bila mana yang nanti kita haid, bila mana darah yang kita dipanggil istihadah, bila mana darah kita dipanggil darah nifas, bila mana darah kita dipanggil darah istihadah, ini yang akan kita bincangkan nanti di belakang. Di dalam 7 kategori. Antaranya saya boleh sebutkan secara orang kata secara umum dahulu ya.
Sebagai contoh. Sebagai contoh, seorang wanita dia dapat membezakan warna darah. Warna darah hitam yang kuat dengan warna darah yang lemah. Maka warna darah yang kuat itu adalah haid dan juga ataupun nifas, dan warna lemah itulah darah istihadah. Begitu. Contoh dia dapat warna darahnya ada 2, hitam dan juga merah. Oke? Maka darah hitam adalah darah istihadah, ada darah haid, oke? Ataupun nifas lah. Dan darah darah yang berwarna merah itu tadi, sebab dia kurang sifatnya daripada yang hitam, maka itu dikira sebagai istihadah. Oke? Benda ini kita akan bincang lebih lanjut lagi nanti. Oke? Cuma secara umumnya begitu. Begitu. Tempoh sebanyak-banyak ini hanya menjadi petanda ataupun hanya menjadi kayu ukur yang memberitahu kepada kita sekarang tengah istihadah. Tapi bila sebenarnya tempoh istihadah kita bermula dan bila sebenarnya darah kita itu dikategorikan sebagai haid dan juga nifas, kita kena tengok kita ni kembali kepada perempuan dalam kategori yang mana satu. Ada 7 kategori. Ada 7 kategori. Nanti. Nantilah, sebab kalau mau kita sekarang nanti bingung kan. Sebab dia ada 2 kategorinya, 7. Tapi daripada 7 ni dia sebenarnya asalnya 2. Satu wanita yang mubtada'ah. Mubtada'ah yang pertama sekali mengalami haid ataupun nifas. Okey? Kemudian wanita yang kedua kita panggil wanita mu'tadah. Mu'tadah yang sudah ada adat. Kalau yang sudah ada adat nifas maksudnya dia sudah beranak lah kali kedua. Kan? Kalau dia beranak kali pertama itu kita panggil mubtada'ah. Begitu juga wanita yang mengalami haid. Kalau sudah ada adat kita panggil mu'tadah gitu. Jadi mubtada'ah dengan mu'tadah ni dua-dua ada lagi kategori di bawahnya, mumayyizah dengan ghairu mumayyizah. Okey, mumayyizah ni yang boleh membezakan sifat-sifat darah tadi, sifat-sifat darah yang kuat dan juga sifat-sifat darah yang lemah. Okey? Ghairu mumayyizah tidak boleh. Tidak boleh beza. Okey, di bawah ghairu mumayyizah, itulah saya kata saya kena bincang. Cuma saya bagi tahu secara umum lah. Di bawah ghairu mumayyizah ni ada lagi kategori beberapa pecahannya. Ada wanita mutahayyirah di situ. Ya, wanita mutahayyirah ni maksudnya wanita yang bingung-bingung. Mutahayyirah maksudnya bingung-bingung. Kalau kita di Sabah bingung kan? Bingung. Dia bukan apa? Dia mutahayyirah tu maksudnya bingung kenapa? Sebab satu, wanita itu sendiri bingung atas keadaan dirinya. Kenapa dinamakan wanita ni mutahayyirah? Sebab masalah yang terjadi pada dia ni dia sendiri bingung. Okey? Dan kenapa juga dipanggil mutahayyirah? Sebab dia membingungkan ulama untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu. Itu sebab ada satu kategori dipanggil wanita mutahayyirah. Tapi saya harap yang ada di sini, yang ada di live dengan yang ada di sini jangan sampai jadi wanita mutahayyirah. Sebab kesannya besar. Nanti saya akan bagi tahu kenapa. Kesannya besar. Okey? Kalau boleh biarlah kita jadi yang mumayyizah ataupun kita mengetahui adat kebiasaan kita. Yang mu'tadah, yang ada adat kebiasaan, macam kita tahu berapa lama biasanya kita haid, berapa lama kita tempoh kebiasaan kita nifas begitu. Ya, kita selalu kalau haid ni datang awal bulan ke, tengah bulan ke, hujung bulan ke, begitu. Itu maklumat-maklumat yang penting. Okey, jadi begitu. Jadi dia ada banyak kategori lagi. Jadi bila mana kita kata seseorang wanita itu dia mengalami istihadah ketika nifas, maka kita kena kembalikan perempuan itu kepada 7 gambaran yang tadi saya sebutlah. Begitu. Mau tahu 7 gambaran? Stay tune. Saya tambah. Okey? Tidaklah maksudnya benda ni kita bincangkan satu persatu. Kita boleh sahaja menghabiskan permasalahan fik darah ini dalam beberapa siri. Saya pernah biasa habiskan dalam 3 siri pun habis. Tapi ini sampai siri kelima belum habis kan. Kenapa? Supaya kita masing-masing jelas. Jelas dan faham. Dia biar sikit-sikit yang penting faham. Okey? Jadi itu masih situasi ketiga. Okey, ada lagi situasi yang terakhir. Situasi yang keempat. Seorang wanita yang bernifas, dia melihat darah selama 50 hari. Tengok. Berapa hari dia tampak darah? 50 hari. Kemudian berhenti selama 11 hari. Okey? Maka 50 hari itu kemudian dia berhenti selama 11 hari. Okey, dia 11 hari dia berhenti. Kemudian darah datang kembali sebanyak 10 hari.
Okey, jadi macam mana ni? 50 hari itu adalah nifas. Okey? Dan waktu berhenti darah maksudnya waktu nakok dikira suci. Okey, manakala darah yang datang kembali dikira sebagai darah haid. Okey. Dikira sebagai darah haid. Kenapa dikira sebagai darah haid sini? Sebab bila nifas dengan sucinya tu dicampur sudah 61 hari. Sebab tempoh nifas keluar 50 hari tambah dengan 11 hari suci sudah berapa hari? 61 hari. Maka darah kedua tu keluar selepas berakhir tempoh maksimum nifas. Maka darah yang kedua itu kita kategorikan dia sebagai haid. Okey? Begitu. Itu tempoh yang keempat. Okey? Boleh dapat? Okey, boleh. Tak ada pula nota yang wiladah tadi. Okey, baik. Ada soalan tadi pasal wiladah kan? Apa soalan tadi tu? Sekejap. Kalau dia melahirkan, selepas dia melahirkan itu tidak ada keluar darah. Jadi masih perlukah dia untuk mandi wajib? Okey. Baik. Dia kalau di dalam mazhab Syafi'i, wiladah ini adalah menjadi satu sebab wajib mandi. Okey, cuma wiladah ini dia asalnya bukan darah. Tapi dia wiladah kan? Wow. Wiladah. Wiladah. Okey, wiladah ni perkataan wiladah ni maksudnya keadaan seorang wanita yang wiladah melahirkan. Okey, wiladah ni maksudnya melahirkan. Okey, jadi dia sebenarnya bukan merujuk kepada darah, tetapi merujuk kepada keadaan wanita yang melahirkan anak. Maka di dalam mazhab Syafi'i disebutkan bila seorang wanita dia melahirkan anak keluar tetapi darah kemudian tidak keluar, dia tetap wajib mandi. Dia tetap wajib mandi. Tapi satu kali sajalah. Okey? Dan ada juga orang biasa tanya pasal mandi wiladah ni, adakah perlu bila dia baby keluar kemudian ada darah nifas, perlukah dia mandi 2 kali? Kan? Ada mandi wiladah dan juga mandi wajib untuk darah nifas kan? Jadi perlukah dia mandi 2 kali? Tidak perlu. Dia perlu menunggu sehingga darah nifasnya selesai, kemudian dia mandi 1 kali sahaja. Okey? Cuma mau katanya wiladah ini adalah sebenarnya perbuatan wanita melahirkan anak itu dipanggil wiladah. Jadi kenapa seorang wanita maksudnya bayi lahir, kan? Darah tidak keluar, kenapa perlu mandi? Kenapa perlu mandi? Persoalan itu. Jadi dikatakan di dalam kitab Al-Mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, okey, Syekh Muhammad Az-Zuhaili dia kata apa? Kalau terhimpun ke atas seorang wanita kewajipan mandi hadat, haid dan janabah seperti jima' dan keluar mani, bukan. Bukan. Salah. Silap. Yang itu pasal yang 2 kali mandi tadi. Patut 1 kali mandi saja. Okey. Wiladah disebut di dalam fiqh al-manhaji. Okey? Silap. Wiladah ni maksudnya bersalin. Jadi kadang-kadang bila bersalin, okey, anak itu tidak diikuti dengan keluarnya darah nifas. Okey? Namun hukum bagi wanita pada keadaan itu sama dengan hukum janabah. Sama dengan hukum janabah. Maksudnya sama dengan hukum junub. Kenapa? Kerana anak itu lahir daripada hasil percampuran air mani lelaki dan juga wanita. Okey, jadi hukumnya tetap sama walaupun berbeza bentuk kandungan yang dilahirkan ataupun cara melahirkan. Okey, jadi begitulah. Boleh. Jadi dia wajib mandi juga. Boleh, ada lagi soalan lain? Orang yang lahir potong ada Caesar. Caesar darah ni. Ada yang ada darah nifas.
Wanita yang mengalami yang melahirkan anak dengan kaedah pembedahan cesarean kan? Betul kan sebutannya? Pembedahan caesar tu ada yang mengalami, maksudnya ada yang keluar darah nifas dan ada juga yang tidak keluar darah nifas. Jadi begitulah, sama juga. Kalau dia tidak keluar darah nifas pun dia tetap wajib mandi selepas dia melahirkan anak. Kalau dia keluar darah nifas, dia tunggulah darah nifasnya berhenti barulah dia mandi. Gitu. Contohlah kan kalau caesar ni kan luka lepas pembedahan tu kan tak boleh kena air. Iya. Jadi macam mana pula keadaan diorang kalau diorang mau mandi wajib? Maksudnya? Selepas dia caesar, dia dah keluar darah. Keluar darah. Tapi dalam keadaan dia punya luka yang dipotong, tak boleh kena air. Macam mana? Maksudnya dalam keadaan tu lukanya tu tidak boleh ini. Dia sama ada kalau mampu dia untuk balutlah ketika mandi. Dan lalukan air di atas tu. Tapi kalau memang betul-betul memudaratkan, tayamum. Maka tayamum tidak perlu menggunakan air sampai di situ. Sebab anggota tayamum kan dua sahaja, muka dan juga tapak tangan. Benar ya? Tapi caesar pun ada kawan-kawan saya yang caesar dia keluar juga darah nifas. Oke? Boleh? Hah? Caesar. Ya, kalau betul-betul dia memudaratkan maka tayamum. Sebab dia kalau wanita dia tidak ada darah nifas, dia sudah tidak ada sebab, maksudnya untuk tidak bersuci kan? Gitu. Apa? Ini perjalanan si sakit. Jadi dia kalau iya, mengikut kemampuan kita lah. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau dia tidak mampu dalam keadaan berdiri, duduk. Dia tidak mampu dalam keadaan duduk, balik. Jadi dalam keadaan takbir tu, kalau duduk dalam keadaan berdiri kan atau kalau mampu kalau takbiratul ihram dia mampu berdiri, dia kena berdiri lah. Enggak lah. Biasa kalau berdiri ini dengan duduk. Iya. Tapi sama-sama tahu kalau pada sini memang selepas sehari disuruh bergerak supaya elak darah bukan. Tak pastilah pula. Iya juga lah. Dia caesar kan memang disuruh bergerak juga. Tak tahu lah, setakat pengalaman saya melahirkan dulu, di klinik kan kalau yang lepas melahirkan disuruh banyak bergerak juga. Cuma jangan terlalu ganas lah bergeraknya tu. Tapi kena banyak bergerak untuk mengelakkan darah beku. Darah beku terkumpul. Yang boleh menyebabkan kematian lah. Bahaya juga ni selepas beranak dia boleh menyebabkan kematian darah-darah beku ni. Tapi kalau yang caesar, itulah saya sendiri belum ada pengalaman caesar kan. Jadi kalau ada pengalaman caesar kita kena tanya dululah dengan kawan-kawan. Cuma mau katanya kalau yang caesar tu bila dia tidak ada sudah darah, makna kata tidak keluar darah nifasnya, dia sudah boleh mandi wajib. So dia kena mandi wajib lah. Tetapi kalaulah air tadi memudaratkan luka itu untuk sembuh, ya, untuk sembuh, maka bertayamum. Okey, soalan. Tapi ada orang tak mandi. Tidak soalan. Soalannya pula. Ada juga orang yang di spray di area yang luka tu di spray untuk kalis air. Jadi kalau dalam keadaan tu dia mandi tapi luka tu memang tak kena air lah sebab sudah di spray dengan yang luka yang kalis air. Benda tu boleh. Maksudnya? Jadi benda yang dekat luka tu memang tak kena air. Sebab sudah di spray yang kalau gitu boleh. Boleh apa? Maksudnya boleh terangkat dia punya hadas tu lah.
Oh, saya kena cek balik ni. First time saya jumpa persoalan ni. Ada nggak yang boleh spray? Oh, ada. Oh. Okey, minggu depan, bukan minggu depan. Minggu depan kita cuti ya, insyaAllah. Hari Raya kan? Okey, hari Kamis, hari Raya, hari Jumaat kita cuti. Okey, sebab saya pulang ke kampung. Okey, jadi persoalan tu insyaAllah saya jawab yang akan datang lagi lah. Boleh. Saya baru dapat soalan ni. Okay, jadi saya pun belum pasti, cuma saya pun tak beranilah mau sebutkan. Jadi saya cari dulu jawapannya. InsyaAllah nanti akan datang, saya akan kongsikan. Okey, ada lagi soalan lain? Soalan lain. Okey, jadi rasanya kalau tidak ada apa-apa, kita boleh boleh tutup dengan tasbih kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita sambung lagi. Berapa hari bulan? 7 hari bulan ya. Minggu depan kita cuti. Kelas online pun cuti, kelas fizikal di sini pun cuti juga. Okey. Kita jumpa semula pada 7 hari bulan insya-Allah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل